Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mawadah binti Abdul Muttalib. Dapat dengan saya Madeline. Hari ini kami akan membentangkan satu tajuk pembentangan, iaitu bagaimanakah sistem pendidikan kolonial memberi kesan negatif terhadap hubungan etnik di Malaysia. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, pihak British telah berusaha untuk mengkolonikan seluruh tanah Melayu di bawah ketuanan The Queen. So, campur tangan British dalam pentadbiran tanah ialah melalui dasar pecah dan perintah. Melalui dasar pecah dan perintah telah menjadikan konflik di antara kaum menjadi lebih terbuka, dan pendidikan British bermaksud sistem pendidikan yang berasaskan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa perantara. So, dasar pendidikan British ini telah gagal untuk memupuk perpaduan kaum di tanah Melayu kerana mereka terpisah antara satu sama lain. So, sistem pendidikan yang tujuan utama adalah untuk membentukkan dasar pengembangan pendidikan dan tamadun orang Melayu. Ia dilakukan untuk memudahkan pengaliran keluar secara skala hasil kekayaan di tanah Melayu keluar tanpa campur tangan daripada orang Melayu sendiri dan juga soal jawab daripada orang Melayu. Jadi terdapat 4 aliran sekolah bagi sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil dan sekolah vernacular English. Pertama ialah sekolah vernacular Melayu. So, sebelum penjajahan British, kanak-kanak Melayu telah mendapat pendidikan di surau, masjid dan sekolah pondok. Jadi pendidikan ini lebih menekankan kepada pendidikan agama, iaitu mereka memahami dan membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab, hukum-hukum agama. Jadi semasa pentadbiran British, sekolah Melayu telah didirikan bagi anak-anak petani. Jadi di sekolah ini mereka belajar untuk menulis, membaca, mengira dan sedikit ilmu geografi. So, sekolah ini cuma hanya memberi pendidikan rendah sehingga darjah 6 sahaja. Tetapi sekolah ini kurang mendapat sambutan daripada masyarakat, daripada orang Melayu sendiri kerana tiadanya pengajian Al-Quran. Jadi ia merupakan faktor utama mengapa sekolah ini kurang mendapat sambutan walaupun ia percuma. Satu lagi faktor adalah kerana orang Melayu tidak mampu untuk membiayai tambang perjalanan ke sekolah tersebut kerana sekolah ini berada jauh daripada pengkampungan orang Melayu. Pada tahun 1905, Kolej Melayu Kuala Kangsar telah ditubuhkan khas bagi anak-anak golongan bangsawan Melayu untuk menjadi ahli pentadbiran British. So, kolej ini telah aliran ajaran sekolah ini adalah berdasarkan sistem pendidikan yang terbaik di Britain. Jadi, unsur dualisme adalah bertujuan untuk mengekalkan status quo orang Melayu, iaitu membiarkan sahaja orang Melayu supaya terus terabsorb dengan cara pendidikan mereka tanpa melihat keliling kemajuan daripada masyarakat lain. Contohnya seperti Cina dan juga orang Inggeris. British ingin mengekalkan orang Melayu supaya terus tinggal di perkampungan nelayan atau kawasan pedalaman seperti sawah padi. Jadi penubuhan sekolah ini juga bertujuan untuk mengekalkan kesetiaan dan jalinan persahabatan antara pegawai British dan juga golongan atlet orang Melayu, iaitu raja-raja dan pembesar Melayu supaya terus memberikan kerjasama dengan mereka. Bagi sekolah vernacular Cina pula, pendidikan mereka telah menekankan kaedah supaya menghafal
dan mengisikan teks daripada Confucius, tapi tanpa memahami apakah maksud dia. Jadi sekolah Cina ini telah menggunakan dialek masing-masing daripada sebagai bahasa perantara, dan guru sukatan mata pelajaran dan buku juga telah dibawa daripada China, dan sekolah ini menyediakan pendidikan rendah sehingga 6 tahun, menengah atas atau sekolah tinggi. Jadi terdapat tiga jenis sekolah Cina pada zaman kolonial. Jenis sekolah yang pertama adalah dikendalikan oleh jawatankuasa di peringkat daerah, persatuan atau keluarga Cina di bandar atau daerah yang tertentu. Yang kedua, sekolah itu telah ditubuhkan oleh orang perseorangan atau beberapa orang guru yang dalam satu jawatan yang terdiri daripada penaja ataupun golongan dermawan. Manakala sekolah yang ketiga adalah jenis yang telah dijalankan oleh guru dengan mengambil upah daripada anak-anak murid mereka. Bagi mereka yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, mereka harus pergi ke negeri China. Aliran yang ketiga ialah sekolah vernacular Tamil. Jadi kita boleh lihat pada zaman ini British tak mengambil berat tentang pendidikan orang Tamil. Jadi pendidikan Tamil secara formal di tanah Melayu telah ditubuhkan dan dimulakan oleh orang perseorangan dan pertubuhan masyarakat India di kawasan ladang. Masyarakat India telah membina sekolah di kawasan ladang di seberang Perai, Pulau Pinang dan Johor. So, semua guru ini terdiri daripada kangai, penyela ladang ataupun buruh-buruh yang boleh membaca atau menulis. Jadi bahasa yang digunakan di sekolah ini adalah Tenglu, Malayalam, Punjabi, Hindi. Dan terakhir sekali adalah sekolah Inggeris. Jadi sekolah Inggeris ini telah menyediakan pelajaran bagi semua kaum di tanah Melayu. Sekolah ini telah diusahakan oleh muhabir Kristian dan badan-badan awam. So tujuan sekolah ini dibina adalah untuk supaya penduduk tahu menulis, membaca dan mengira. Ia juga disebabkan pentadbiran British memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran untuk berbahasa Inggeris sendiri. So, antara sekolah yang pertama yang ditubuhkan di tanah Melayu, sekolah Inggeris yang pertama ditubuhkan di tanah Melayu ialah Penang Free School yang ditubuhkan pada tahun 1816. Ini adalah contoh gambar sekolah tersebut. Jadi mata pelajaran utama yang diajar adalah bahasa Inggeris, sejarah, kesusasteraan Inggeris, matematik permulaan, ilmu kesihatan dan ilmu alam. Jadi sukatan pelajaran di sekolah ini adalah berdasarkan sukatan pelajaran di sekolah menengah di England. Murid yang belajar daripada sekolah Inggeris ini telah mempelajari sejarah dan geografi British serta kesusasteraan Inggeris yang memang langsung tak berkenaan dengan orang Asia. Seterusnya bersama dengan saya, Madeline Missy Ana Endawi, marilah kita sama-sama mengupas bagaimanakah sistem pendidikan kolonial ini memberi kesan negatif terhadap hubungan etnik yang ada di Malaysia. Sistem pendidikan kolonial ini telah menjadi sebagai salah satu ejen pembekuan di mana ianya membantu untuk mengongkong pertumbuhan idea dan pemikiran masyarakat untuk mengetahui sesuatu ilmu.
Pada masa itu, kaum Melayu, Cina dan India mempunyai sistem pendidikan mereka yang tersendiri. Bagi sekolah vernakular Cina dan India, kita dapat lihat sistem pendidikan mereka hanya berasaskan dan berfokuskan kepada negara asal mereka. Sebagai contoh, sekolah vernakular Cina mempunyai sukatan pelajaran yang dibawa khas daripada tanah besar Cina. Disebabkan oleh sistem pendidikan kolonial ini, kaum Melayu, Cina dan India hidup mengikut ras mereka dan kelompok masing-masing. Hal ini telah menyebabkan sukarnya untuk proses asimilasi kaum itu berlaku dan hubungan antara kaum-kaum telah direnggangkan. Jika kita lihat, semasa pendudukan British di India, pihak British telah memperkenalkan salah satu sistem pendidikan yang sama kepada semua masyarakat India. Sistem pendidikan tersebut merangkumi pendidikan rendah, menengah dan tinggi iaitu peringkat universiti. Kesan daripada pengenalan sistem pendidikan yang sama ini telah menyebabkan masyarakat tempatan India yang berpendidikan Inggeris ini telah bangkit untuk menyerang pemerintahan British di India. Maka, kurikulum bagi sistem pendidikan kolonial disediakan oleh pihak British bertujuan untuk membekukan pertumbuhan ilmu bagi orang-orang di tanah Melayu kerana pendidikan merupakan sebagai salah satu alat untuk perubahan. Seterusnya, sistem pendidikan kolonial telah dikenal pasti sebagai zaman penyisihan atau segregasi kerana telah mewujudkan pelbagai aliran pendidikan. Pada masa itu, semua kaum di tanah Melayu begitu taksub dengan bahasa ibunda mereka tersendiri. Hal ini telah menyebabkan interaksi antara kaum begitu lemah dan pada masa itu juga masyarakat di tanah Melayu hanya terceruk dalam lingkungan mereka sahaja. Mereka tidak ambil peduli tentang hidup masyarakat lain di sekelilingnya. Sebagai contoh, masyarakat Cina hanya bergaul dengan masyarakat Cina sahaja dan masyarakat India hanya bergaul dengan masyarakat India saja. Hal ini telah menyebabkan interaksi antara ketiga-tiga kaum tersebut sangat lemah. Selain itu, sistem pendidikan kolonial ini juga telah menyebabkan berlakunya krisis bahasa, di mana kewujudan sekolah vernakular yang mesti menggunakan bahasa ibunda mereka masing-masing dan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. Perubahan-perubahan ini telah menimbulkan pelbagai reaksi yang berbeza-beza daripada masyarakat di tanah Melayu ketika itu, kerana mereka mempunyai pandangan yang berbeza-beza terhadap dasar pelajaran kebangsaan berdasarkan minat, keperluan dan kepentingan masing-masing. Seterusnya, sistem pendidikan kolonial ini juga telah menyebabkan bahasa Melayu terancam kerana sistem pendidikan kolonial hanya memberikan kebebasan atau kelebihan kepada sekolah-sekolah vernakular Cina dan India. Disebabkan sekolah-sekolah vernakular India dan Cina hanya berorientasikan negara ibunda mereka masing-masing. Manakala sistem peperiksaan pula dilaksanakan di semua sekolah Melayu. Hal ini kerana tidak semua mendapat peluang yang sama untuk menduduki peperiksaan tersebut. Dan kegagalan dalam peperiksaan tersebut akan menyukarkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di dalam perkhidmatan awam. Kegagalan dalam peperiksaan tersebut kerap kali timbul dalam kalangan pelajar luar bandar yang mempunyai sekolah yang serba kekurangan. Dan selain itu, kegagalan dalam peperiksaan tersebut juga disebabkan oleh ibu bapa pelajar yang mempunyai sikap anti penjajah. Hal ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan orang-orang Melayu kerana mereka di dalam dilema kegagalan dalam peperiksaan kerana mereka berpendapat bahawa orang Cina dan orang India
yang tinggal di bandar mendapat kemudahan pendidikan yang lengkap berbanding mereka yang tinggal di luar bandar. Hal ini juga akan menjejaskan hubungan etnik antara kaum Melayu, Cina dan India. Sistem pendidikan kolonial telah mewujudkan pelbagai jenis sekolah yang dapat memisahkan kaum. Jika kita lihat pada zaman penjajahan Inggeris, berbagai jenis sekolah telah diwujudkan. Sebagai contoh, sekolah agama, sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Kewujudan sekolah-sekolah ini telah menjadi salah satu ejen pemisah besar kepada hubungan etnik yang ada di Tanah Melayu pada ketika itu. Hal ini disebabkan oleh sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda dan etnik mereka masing-masing. Dan disebabkan oleh hal ini, pelajar tidak berpeluang untuk bergaul dengan pelajar daripada etnik lain. Dan jika tanpa pergaulan dan persefahaman, maka perpaduan kaum tidak akan tercapai. Disebabkan oleh sistem pendidikan yang tidak seragam ini, berlakunya sikap prasangka dan stereotip antara kaum. Sebagai contoh, kita dapat lihat di mana sesetengah kaum yang mempunyai pendidikan yang tinggi memandang rendah terhadap kaum yang lain. Akhir sekali, sistem pendidikan kolonial ini juga telah menyumbang kepada kesan negatif terhadap hubungan etnik dari segi sosial, di mana ianya akan menyebabkan berlakunya sikap perkauman. Sebagai contoh, sekiranya orang Melayu tidak mendapat peluang pekerjaan di kebanyakan perniagaan yang dimiliki oleh masyarakat Cina pada jangka masa yang panjang, jika perkara ini berlaku, akan timbulnya perasaan tidak puas hati atau prasangka buruk yang lebih mendalam yang mungkin akan membawa kepada rusuhan kaum. Hal ini kerana sistem pendidikan kolonial ini telah menyebabkan tiadanya berlaku pergaulan dan persefahaman di antara etnik-etnik yang ada di Tanah Melayu pada ketika itu.